Soalan ke-6. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam satu Malaysia. Salam rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Yang berhormat Yang di-Pertua, terima kasih kepada Ipoh Barat di atas soalan tersebut. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, berdasarkan kajian penyiasatan tenaga buruh oleh Jabatan Statistik, kadar pengangguran negara pada masa ini ialah 3.6% pada suku tahun kedua 2009 dan kadar pengangguran ini telah menurun daripada 4% pada suku pertama 2009 selaras dengan pemulihan ekonomi negara. Bilangan pencari kerja yang mendaftar dengan Kementerian Sumber Manusia melalui portal Jobs Malaysia sehingga 10 November 2009 adalah seramai 374,272 orang, yang mana 38.9% ataupun 145,909 orang adalah terdiri dari mereka yang telah bekerja tetapi ingin mencari peluang pekerjaan yang lebih baik. Oleh yang demikian, pencari kerja yang mendaftar dengan Kementerian Sumber Manusia tidak boleh dianggap kesemuanya sebagai penganggur dan tidak boleh digunakan sebagai petunjuk kadar pengangguran negara. Kementerian belum berhasrat untuk mewujudkan satu undang-undang khusus mewajibkan semua penganggur berdaftar dengan kementerian. Daripada pemerhatian kementerian, tidak ada negara di dunia yang mewajibkan penganggur untuk mendaftar. Terdapat beberapa negara yang melaksanakan pendaftaran penganggur bagi membolehkan penganggur tersebut mendapatkan faedah pengangguran. Terima kasih. Barat. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Dari jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri menunjukkan bahawa kita sudah pun capai full employment dan berdasarkan full employment bermakna, Tan Sri Speaker dengan izin, makna full employment occurs when everyone in the economy who is willing to work at the current market rate for someone of his skills have jobs. Full employment does not imply that all adults have jobs. Berkaitan dengan perkara ini, dengan tidak ada undang-undang yang memastikan supaya semua penganggur berdaftar, bermakna ini dibuat dengan sukarela. Tetapi kita semua tahu bahawa di negara ini kebanyakan keramaian orang tidak mendaftar dengan pejabat tenaga rakyat adalah kerana sesuatu yang tidak dapat dielakkan, dan ramai di antaranya adalah dari golongan muda yang tidak berdaftar, tetapi yang telah berdaftar tidak dapat kerja dan sebagainya. Tetapi yang mustahak adalah ini, bila kita ada full employment, Tan Sri Ketua, ini menunjukkan bahawa negara boleh mewujudkan satu unemployment benefit kepada pihak-pihak pekerja-pekerja yang tidak ada kerja. Itulah yang khusus dalam perkara ini, di mana keengganan kerajaan mengiktiraf bahawa ada masalah pengangguran di negara ini, khususnya di mana ada statistik-statistik yang sedia ada nampaknya kabur, nampaknya tidak boleh dipercayai kerana kita ada statistik yang disukui oleh kementerian tetapi tidak ingin mengiktiraf bahawa sebenarnya ada pengangguran yang sangat serius, dan ini adalah berkaitan dengan membenarkan pekerja-pekerja asing yang lebih dari 2 juta yang ada di negara ini. Kebanyakan dari mereka, saya difahamkan, Tan Sri Speaker, adalah yang telah mengambil alih pekerjaan warga negara kita, dan apa yang dibuat supaya warga negara kita diberi keutamaan supaya mereka tidak dianai, dan adakah Yang Berhormat Timbalan Menteri akan membuat penyiasatan kepada faktori-faktori di mana kebanyakan pekerja-pekerja negara kita disingkir, dibuang kerja dan diberi keutamaan kepada pekerja asing? Terima kasih Yang Berhormat Yang di-Pertua. Saya jawab satu persatu persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ipoh Barat tadi. Pertama, sama ada kita sekarang ini boleh dianggap sudah mencapai full employment. Mengikut ekonomis, sekiranya kadar pengangguran itu adalah 4% ke bawah,
ia dianggap sebagai full employment. Dan persoalan yang ada di negara kita ini berkaitan dengan pengangguran adalah mengenai dengan penempatan graduan dan juga mereka yang mendaftar pekerjaan dengan jawatan-jawatan yang setimpal ataupun sesuai mengikut kelulusan. Dan selagi satu mengenai dengan terdapat mereka yang tidak mendaftar dengan portal Jobs Malaysia ini adalah kerana mereka mempunyai banyak pilihan. Satunya ialah mereka telah bekerja tetapi tidak memaklumkan perkara tersebut kepada portal Jobs Malaysia, dan ada di antara mereka yang juga mendaftar dengan agensi-agensi pekerjaan swasta yang mana di negara ini terdapat sebanyak 2,112 yang aktifnya dalam 935 syarikat, dan ada juga di antara mereka yang menganggur atas sebab-sebab persendirian. Dan lagi satu tadi yang Berhormat Ibu Barat mengatakan bahawa keengganan kerajaan mengiktiraf adanya masalah pengangguran dan tidak ada cukup statistik ataupun statistik dan data yang kabur. Saya ingin menyatakan Ibu Barat bahawa apa yang Ibu Barat cakap itu adalah tidak benar, kerana selain daripada data yang saya sebutkan tadi, iaitu pendaftaran, penawaran dan penempatan pekerjaan melalui portal Jobs Malaysia di Kementerian juga menganjurkan National Employment Return, satu bancian yang kita buat tiap-tiap 2 tahun mengenai dengan tenaga kerja dan semua isu permasalahan tenaga kerja di negara ini. Selain daripada itu, kita juga ada laporan-laporan pemberhentian pekerjaan dan lain-lain kajian khusus yang kita buat dari masa ke semasa. Selain daripada itu, Yang Berhormat, kita juga bergantung kepada laporan Jabatan Statistik yang ada khusus satu mengenai dengan pengangguran yang mana dibuat tiap-tiap suku tahun yang begitu terperinci, yang mengandungi maklumat mengenai umur, gender, negeri, latar belakang pendidikan dan lain-lainnya. Ini adalah satu statistik yang sangat digunakan juga oleh Kementerian Sumber Manusia. Selain daripada itu, kajian-kajian juga dibuat oleh lain-lain pihak dan lain-lain kementerian seperti Kementerian Pengajian Tinggi yang contohnya mengadakan tracer study ataupun yang mengesan graduan-graduan yang telah keluar selepas 6 bulan untuk melihat employability ataupun keupayaan mereka bekerja dan mengambil langkah-langkah yang positif untuk mengatasi sekiranya terdapat sebarang kelemahan atau masalah supaya sentiasa proaktif. Dan lagi satu tadi yang Berhormat mengatakan bahawa ini kita bergantung kepada pekerja asing dan tempat yang mereka isi ini diberi kepada pekerja asing. Untuk makluman Yang Berhormat, kita tidak dapat nafikan bahawa dengan meningkatnya kadar kelulusan dan kelayakan warga Malaysia dengan lebih banyaknya graduan-graduan yang keluar tiap-tiap tahun dan meningkatnya taraf pendidikan ini membuat bahawa ramai rakyat Malaysia pada masa ini, generasi mudanya yang enggan bekerja di sektor-sektor tertentu seperti binaan, pertanian dan lain-lainnya yang terpaksa mengundang pekerja-pekerja asing. Ini dikawal dan dibuat secara teratur. Dan sekiranya Yang Berhormat ada maklumat adanya jawatan-jawatan yang tidak sepatutnya diisi oleh pekerja-pekerja asing ini, silalah buat laporan supaya dapat kita lihat secara terperinci. Dan selain daripada itu, saya ingin memaklumkan Yang Berhormat bahawa Kementerian Sumber Manusia juga aktif pada masa ini sedang berusaha dengan pelbagai program untuk mengurangkan penggantungan kepada kerja asing dengan melihat kepada potensi-potensi tenaga kerja wanita yang boleh dipertingkatkan, tenaga kerja mereka yang telah berpencen ataupun yang sudah berusia dan berbagai-bagai lagi. Terima kasih.